Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab ni, kitab bantahan pada Habib Muzir. Kita masih bincang Habib Ahlus Sunnah lawan Habib Ahlul Bid'ah, ataupun ada kata gelar dekat Habib Wahabi lawan Habib Syiah Habib Bid'ah lah dah. Tak apalah. Yang pentingnya Habib Ahlus Sunnah hujah dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bertentangan dengan Habib Ahlul Bid'ah berdasarkan Tok Guru lah. Tok Wali ya. Dan di antara syiar-syiar yang diagungkan tidak berdasarkan petunjuk moyang Tok Nenek kami, Tok Nenek Habib lah, iaitu Nabi Muhammad SAW tersebut adalah bid'ah peringatan Maulid Nabi dengan dalih cinta ke Nabi kan. Apa sama Maulid Nabi kan. Dia Nabi tak je buat pun dah. Dan ini merupakan sebuah penyimpangan terhadap prinsip yang agung ini, iaitu sempurnanya syariat dan petunjuk Nabi. Jadi Islam ni sempurna dah, tiba-tiba nak tambah lagi. Dan tidak sesuai dengan maqasidus syariah, tujuan agama yang suci telah menjadikan ittiba'. Mengikuti Nabi SAW sebagai standard utama yang dijadikan rujukan oleh seluruh manusia dalam segala sikap dan perbuatan ibadah mereka. Jadi standard dia, SOP dia, yang telah digazetkan adalah SOP je. Kita nak kena ittiba', ikut Nabi lah. Seluruh manusia sikap dan perbuatan ibadah manusia yang beriman ni kena ittiba' ikut Nabi SAW, bukan mereka-reka dah. Kerana kecintaan pada beliau, kepada Nabi SAW, memastikan, mengharuskan, mewajibkan kita ni ittiba', mengikuti beliau SAW secara zahir dan secara batin. Dan tidak ada pertentangan antara mencintai beliau, mencintai Nabi SAW dengan mengikuti beliau SAW. Bahkan ittiba', mengikuti beliau merupakan landasan kecintaan kepadanya. Itu dah, kena ittiba'. Ada kata, ada Ibn Abbas ni dah riwayat. Ada kata kuat, ada kata lemah, tak apalah. Yang pentingnya dia undur sikit. Dia ikut Nabi. Nabi suruh duduk sama rata dah. Duduk kandang Nabi, dia undur sikit. Lepas Nabi tanya, dia kata dia gerung lah. Dah. Jadi ada berhujah dengan tu. Dia kata utamanya kita ittiba', kita kena mengagungkan Nabi lebih daripada ittiba' ni. Tak betul tu lah. Tu bukan hujah sebagai boleh kita hormat Nabi lebih daripada ikut Nabi perintah. Itu kata perkara yang dimaafkan kerana gerun ya. Guys rasa gerung kalau betul riwayat tu gerun. Kerana Nabi ni hebah, Nabi, kehebatan Nabi ni, siapa-siapa pun rasa gerung kecil perut dah. Jadi Ibn Abbas tu dia kecek lagi, dia undur sikit je dah. Tidak betul-betul sama dengan Nabi, bukan undur kuat benar, undur sikit. Kena gerung dengan Nabi dah. Hebah Nabi dah. Itu nak guna dah. Sifat sengaja jadi manusia rasa gerung dimaafkan dah, bukannya oleh mesti buat supaya Ibn Abbas nah. Begitu juga sini. Tidak betul kita kata kita ni nak cinta, kita kena cinta Nabi atau kena mengagungkan Nabi lebih daripada hak Nabi ajar. Kerana hebah Nabi, kehebatan Nabi tu, kita boleh hormat Nabi. Dia panggil apa istilah dia dah, mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi lebih daripada hak Nabi ajar dah. Tak betul, kita kena ittiba', ikut setang mana Nabi ajar. Nak puja, nak agung pun serupa hak Nabi ajar, tak lebih. Ittiba' mengikuti beliau merupakan landasan kecintaan kepada Nabi lah. Dan orang-orang yang mengikuti beliau secara benar, secara betul, cara cinta Nabi hak betul, tidak melampau over. Yang ni al-ittiba', orang-orang ikut cara Nabi dah, adalah mereka meladani sunnahnya, menapak di atas petunjuk Nabi, membaca sirah perjalanan hidup Nabi, dan harumi majlis mereka dengan pujian-pujian terhadapnya tanpa membatasi pada hari tertentu saja. Puji Nabi ni dengan baca hadis Nabi, hadis yang sahih, bukan hadis palsu, hadis lemah. Dan tanpa sikap berlebih-lebihan dalam menyifati Nabi serta menentukan tata cara tertentu yang tidak berdasarkan syariat Islam, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tak reka, tak berani reka dah. Kerana saya ke Nabi ni ikut betul-betul tak sin lah, tambah-tambah reka-reka benda baru. Dan di antara yang membuat perayaan tersebut sangat jauh dari petunjuk Nabi adalah sikap berlebih-lebihan mengkultuskan, mensucikan kepada beliau, pada Nabi lah, dengan perkara-perkara yang beliau SAW sendiri tidak mengizinkannya. Dan tidak meredai dengan hal itu. Akad Nabi pun tu setengah-setengah lah. Ataupun lebih daripada sifat manusia biasa.
Sebagai sikap berlebih-lebihan tersebut dibangun di atas hadis-hadis yang batil dan akidah-akidah yang rosak. Telah valid, telah sahih dari Rasulullah SAW pengingkaran terhadap sikap-sikap berlebihan seperti ini dengan sabdanya, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan terhadap putera Maryam. Hadis Bukhari. Maka bagaimanakah dengan faktanya sebahagian majlis dan pujian-pujian dipenuhi dengan lafaz-lafaz bid'ah dan istighasah syiriah. Apa-apa yang tidak kira agama ni bid'ah dah. Benda yang tidak disyariatkan dan istighasah minta dengan Nabi pula dah. Akad Nabi semua tu minta hajat Nabi dalam syair-syair dalam qasidah dia. Dan perayaan Maulid Nabi merupakan amalan perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah pula dilakukan oleh seseorang pun dari kalangan Ahlul Bait yang mulia seperti Ali bin Abi Talib, Hasan dan Hussein, Ali Zainal Abidin, cucu Nabi ni, cicit Nabi ni, Ja'far As-Sadiq, serta tidak pernah pula diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu pula tidak pernah diamalkan oleh seorang pun dari para tabi'in dan para pengikut tabi'in. Dan tidak pula imam mazhab yang 4 pun tak pernah buat. Serta tidak seorang pun dari kaum muslimin pada perayaan pertama yang dimuliakan 3 tahun hijrah yang pertama tak wujud lagi dah. Perayaan Maulid Nabi ni tak wujud lagi. Itu dalam kitab fiqh, kalau kitab al-umum kita baca tak jumpa apa dah pasal tak wujud lagi satu. Jika ini tidak dikatakan bid'ah, lalu apa bid'ah itu sebenarnya? Dan bagaimana pula apabila mereka bersenandung dengan memainkan rebana dan terkadang dilakukan dalam masjid-masjid Nabi gegok dah main qasidah dan Rasulullah SAW mengucapkan tentang acara seperti ini dan semisalnya satu perkataan sebagai pemutus yang tidak ada pengecualian dalamnya, semua bid'ah itu sesat. Hadirat muslim. Jadi benda tu kita anggap ada pahala lebih, ada ritual tertentu, cara-cara tertentu sambutan. Cara yang ritual keagamaan tanpa dalil Al-Quran Sunnah, maka itu bid'ah. Wahai Tuhan, Tuhan yang mulia terhormat, wahai sebaik-baiknya keturunan di muka bumi, sesungguhnya kemuliaan usul dan nasab merupakan kemuliaan yang diikuti dengan taklif pembermana. Betul-betul keturunan Nabi Habib-Habib kah? Ia kena faham bebannya, taklif syarat terlebih besar dia lah. Yang ini melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, bebannya semakin kuat. Orang lain wajib dah, dia lebih wajib lah ikut sunnah Nabi dah. Sebagai contoh anak cucu Nabi, contoh yang baik dah. Dan berusaha untuk menyempurnakan amanahnya setelah sepeninggalannya. Sepeninggalan Nabi ni, amanah dia jaga sunnah Nabi. Habib-habib ni sepatutnya. Dengan menjaga agama, menyebarkan dakwah dibawa oleh Nabi. Bukan mereka benda baru. Dan sikap seorang yang mengikuti apa yang tidak dibolehkan oleh syariat tidak mendatangkan kebenaran sedikit pun walaupun dia keturunan Nabi dah. Dan merupakan amalan ditolak oleh Allah SWT. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama lah, kami ini yang bukan termasuk dalamnya, maka itu tertolak. Hadirat Bukhari Muslim, bukan urusan dunia, ada kereta, motor, kereta api ke, bukan. Ini cerita urusan agama, ritual keagamaan. Waspadalah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai para ahlul bait Nabi, Habib-habib ni syarih kau apa dah. Jangan kalian diperdayakan oleh kesalahan orang yang melakukan kesalahan dan kesesatan orang sesat sehingga kalian menjadi para pemimpin di luar garis petunjuk. Jadi Habib, jadi kadang-kadang pemimpin agama lah. Tak ngaji mana pun orang akak jadi ketua agama dah. Pakai serba sikit kat orang akak dah. Anak cucu Nabi. Betul ke tak betul sekarang, tapi kalau betul pun jadi gitu dah. Sedangkan dia bawa bukan agama dah. Demi Allah, tidak seorang pun di muka bumi ini lebih kami inginkan untuk mendapatkan hidayah daripada kalian. Inilah dia ni surat daripada Habib Ahli Sunnah ni. Dia nak suruh dapat hidayah dulu, kalau boleh agak Habib-habib syarih ni. Kerana kedekatan kekerabatan kalian dengan Rasulullah SAW. Ini merupakan seruan dari hati-hati yang mencintai dan menginginkan kebaikan bagi kalian dan menjuru kalian untuk selalu mengikuti sunnah Nabi SAW, leluhur kalian. Dengan meninggalkan bid'ah maulid ini dan seluruh amalan tidak diketahui oleh seorang dengan yakin bahawa itu merupakan sunnah dan agama di bawahnya. Kalau dengar ada kitab je pun. Jangan berok dulu dah selagi tak jelas dalil dia. Tak usah berhujah beramal dengan perkara tidak jelas, takut rosak agama dia. Rosak agama asal ada keturunan Nabi Habib kan orang pakai ikut pula dah. Jadi bertambah besar tanggungjawab dia. Maka bersegeralah kembali pada sunnah. Kerana barang siapa yang lambat dalam amalnya, niscaya nasabnya tidak akan percepat ke amalnya tersebut.
Nah, hadirat muslim. Jadi keturunannya tidak boleh mempercepatkan. Yang mendatangi risalah di atas iaitu Habib Syekh Abu Bakar bin Hadar Al-Hadar, Ketua Yayasan Khairiyah di Tarim. Sosial lah. Apa aja dah. Ketua Yayasan Sosial Ad-Damir Al-Khairiyah di Tarim ni. Ini macam mufti juga lah ni di Tarim dah. Di ni lah. Ribat apa kata tepat. Syekh Habib kuat macam ni lah. Tapi dia ni bertentangan. Dia alim dia. Baca mufti tapi orang tak dengar kata dia lah. Yang kedua, Habib Syekh Aiman bin Salim Al-Attas, guru ilmu syariah di SMP dan khatib di Abu Uraish. Yang ketiga, Habib Syekh Hasan bin Ali bin Al-Bar, dosen Kebudayaan Islam Fakultas Teknologi di Damam. Damam dan imam serta khatib di Zahran. Habib-habib ni capur dia. Orang ngaji kan belakang kitab-kitab turuk ni, hak ilmu alat ni belajar belakang ni. Hak ahli bid'ah kali sunnah ni. Cuma apabila mendalam ini ada yang kembali pada sunnah, ada yang masih tegar berpegang dengan amalan untuk nenek mereka hak jenis ziarah huk daga apa dah. Ada hak lawan gitulah. Dunia ilmu, dunia ngaji ni ada hak nak pakai tak guru sama dah, tak guru ya dulu. Tak cara lah kalau kita baca kitab sendiri ke ataupun mengaji dengan orang lain pula kita akan berasa tak betul ni. Ziarah huk ke apa, gitulah ceritanya. Yang keempatnya, Habib Syekh Husain bin Alawi Al-Habsyi, Bendahara Umum Muntada Al-Ghail Al-Thaqafi Al-Istima'i di Al-Ghaiz Al-Bawazir. Yang kelima, Habib Syekh Saleh bin Bukhaid Maula Adwailah, pembimbing Al-Maktab At-Ta'awuni Lid-Da'wah Wal-Irsyad Wat-Tawjih Al-Jaliyat dan imam serta khatib di Kharaj. Yang keenam, Habib Syekh Abdullah bin Faisal Ahdan, Ketua Yayasan Ar-Rahman Al-Khairiyah dan imam serta khatib Jami' Ar-Rahman di Syahr. Yang kedua, Habib Syekh Dr. Isam bin Hashim Al-Jufri, Ustaz Musa'id, Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam di Universiti Ummul Qura, imam dan khatib di Mekah. Habib Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf, pembina umum Mauqi' Ad-Durar. Habib Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Maqdi, pembina umum Mauqi' As-Sufiyah, imam dan khatib di Damam. Yang ke-10, Habib Syekh Muhammad bin Muhsi Al-Baiti, Ketua Yayasan Al-Fajr Al-Khairiyah, imam dan khatib Al-Jami' Ar-Rahman di Al-Mukalla. Yang ke-11, Habib Syekh Muhammad Sami bin Abdullah Syihab, dosen di Lipia Jakarta. Yang ke-12, Habib Syekh Dr. Hashim bin Ali Al-Ahdar, Profesor Universiti Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah, Pondok Ta'limul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Di sumbernya. Okey, sebab sepak terjang para habib memberantas syirik dan bid'ah. Jadi habib-habib, tokoh-tokoh habib ni juga menentang bid'ah dan syirik. Untuk lebih mengenal sepak terjang lah, maksudnya perjuangan mereka dah. Para habib-habib Wahabi ni, orang kata habib sunnah ni yang betul, yang bersungguh-sungguh membela sunnah. Leluhur mereka keturunan Nabi-Nabi lah, membela sunnah Nabi SAW dan memerangi bid'ah. Dia tidak pernah diajarkan oleh leluhur mereka untuk nenek moyang mereka Nabi lah. Maka kami sangat berharap pada para pembaca sekalian untuk mengunjungi website-website berikut ini. Ada dah website perjuangan habib-habib ni lah. Pertama hak source ni www.dorar.net ni. Sebuah website yang dimiliki dan dikelola oleh Habib Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Ni hebat ni. Ni dorar.net ni mencari hadis pun cepat ni. Kitab cepat. Dalam bab ini, para pembaca boleh melihat sepak terjang kesungguhan beliau dalam berdakwah di atas manhaj salah dan membantas bid'ah. Bahkan dalam website beliau ada penjelasan tentang bahawa nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga Syekh Ahmad Ar-Rifai bukanlah termasuk Ahlul Bait. Dia kata Abdul Qadir Al-Jailani, Ahmad Rifai itu bukan keluarga Ahlul Bait. Kerana dalam rangka melariskan pemahaman yang sesat, maka kaum sufi menisbahkan kedua syekh ini kepada Ahlul Bait. Saya lihatlah dorar.net. Yang kedua, As-Sufiyah. Nama web pun sufiyah.com ni. Website ini dikelola oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Maqdi. Dalam web ini sangat nampak bagaimana usaha Habib Muhammad Al-Maqdi untuk membantah bid'ah sufi. Dia sufi lagi tapi sufi yang menentang bid'ah, perkara bid'ah dan sufi ni. Yang ketiga, Al-Bait. 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 Dalam bab ini juga para pembaca yang beriman boleh melihat
betapa banyak ahli bait yang berjuang membela sunnah leluhur mereka, tok nenek moyang mereka lah, sunnah Nabi, membenteras ajaran baru bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh leluhur mereka, bahkan para pembaca. Akan dapati bagaimana Ahlul Bait Wahabi membantah Ahlul Bait Sufi dan Ahlul Bait Syiah. Demikian juga kami sangat berharap para pembaca untuk menelaah kitab-kitab berikut yang ditulis oleh para Habib Wahabi lah, Habib Sunnah lah, untuk membantah para Habib Sufi. Pertama, kitab Nasi Mahajir fi Ta'kid Qali an Mazhabil Mahajir, karya Mufti Hadramaut Habib Al-Amah Abdul Rahman bin Abdullah As-Saqah. Tok Mufti Hadramaut ni. Wafat tahun 1375 Hijrah. Yang kitab ini sungguh menggoncang para sufi di sekitar lah Hadramaut ni, Yaman ni. Geguk lah nak. Tok Mufti besar ni tiba-tiba buat kitab membantah amalan-amalan bid'ah golongan sufi dah. Silalah mendownloadnya di Al-Sufiyah ni, Nasim Hajar. Ada pun resensi buku ini boleh dilihat Ahlul Hadis. Nah, gitulah. Yang kedua, kitab At-Tasawuf Bainal Tamkin wal Muwajahah. Al-Muwajahah. Karya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Maqdi. Silalah download kitab tersebut ni sini, Imam House. Ketiga, kitab Ila Aina Ayyuhal Habib Al-Jufriyah. Ini adalah kitab karya Habib Dr. Khaldun Al-Makki Al-Hasani yang disusun untuk membantah Habib Ali Al-Jufri. Kitab ini sangat penting dan memiliki keterkaitan dengan Habib Muzi dah. Jadi Habib Al-Jufri ni seperguruan lah. Dia tok guru sama nah Habib Umar tu dah. Kerana Habib Al-Jufri dan Habib Muzi sama-sama berguru kepada guru yang sama, iaitu Habib Umar bin Hafiz. Yang Habib Umar bin Hafiz inilah yang pernah dihadirkan oleh Habib Muzir di Jakarta dan digelari sebagai Al-Musnid ni kata dah. Dia kata 100,000 apa hadis lah, tapi baca hadis palsu belakang dah. Pelik juga dah. Habib Umar bin Hafiz inilah yang memberi kata pengantar bagi kitab muridnya Habib Al-Jufri yang berjudul Ma'animus Suluk lil Mar'atil Muslimah. Ini telah dibantah oleh Habib Dr. Khaldun Makki Al-Hasani. Sama-sama Habib lah. Habib Dr. Khaldun Makki Al-Hasani berkata di pengantar kitabnya tersebut, dan gurunya Habib Umar bin Hafiz telah memberikan kata pengantar terhadap buku ini. Ia telah memuji kitab dan penulisnya Habib Ali Al-Jufri dengan pujian yang sangat tinggi. Bahkan sang guru telah menifati buku tersebut dengan menyatakan bahawa buku tersebut adalah nafas. Nafas-nafas tulisan yang penuh keberkahan dan peringatan-peringatan yang mulia telah dialirkan oleh Allah pada lisan Habib Al-Jufri. Dan sang guru telah memuji Allah atas dimudahkannya dicetaknya kitab itu. Jadi kitab ini adalah karya Syekh Habib Al-Jufri dan telah diberkahi dan diberi pengantar oleh gurunya Habib Umar bin Hafiz. Dengan demikian, maka Habib Al-Jufri bertanggungjawab atas perkara-perkara yang ia tuliskan dalam buku ini. Lihat kitab Ila Aina Ayyuhal Habib Al-Jufri halaman 17. Saya download kitab ini, kitab Habib Jufri ke apa ni? Kau jawab. Habib Jufri ini memiliki kesalahan-kesalahan fatal lah dalam masalah akidah. Bukan di sini perinciannya, akan tetapi sekadar untuk wawasan mereka, lihat di nama ni lah, dan lihat cara ibadahnya hak pelik tu lah. Dan Al-Jufri ini juga suka mencela para ulama Wahabi dan merendah-rendahkan mereka, sama seperti teman sejawatnya Habib Muzi. Tapi hebat Habib Jufri lah daripada Habib Muzi tu dah. Okey, penutup, mendoakan para Habib. Harapan besar senantiasa kita gantung kepada Allah agar para Habib Syiah ataupun Habib Sufi mau menerima nasihat yang disampaikan oleh para Habib Wahabi ataupun Habib Sunnah ni dah, Ahli Sunnah. Sungguh betapa bahagia tak kala kita mendapati para Habib mendakwahkan warisan leluhur mereka, tok nenek moyang mereka, iaitu sunnah-sunnah Nabi SAW, dan meninggalkan peribadatan bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh leluhur mereka. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga Allah mewafatkan kita dan seluruh kaum muslimin dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita dan kaum muslimin, serta terkhusus kepada para Habib, sehingga menjadi panutan ikutan yang menuntun umat kepada jalan Allah yang lurus dan bukan menuntun umat kepada jalan kesesatan dan kekafiran. Allahumma amin. Semoga indah untayan doa Nabi SAW tak kala beliau membuka salat malam beliau. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه
minal haqqi biiznika innaka antat tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, Rabb, Tuhan yang malaikat Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nampak, sungguhnya engkau yang menjadi hakim di antara hamba-hambamu pada perkara yang mereka persisihkan. Berilah aku petunjuk dengan izinmu kepada kebenaran dari apa yang dipersisihkan. Sungguhnya engkau memberi petunjuk bagi siapa sahaja engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.